Saya telah membawa perkara ini pada persidangan yang lepas beberapa kali persoalan berkenaan tentang konservasi antarabangsa Giant Panda ini. Memandangkan konservasi ini tidak memberi sebarang kelebihan, lebih-lebih lagi ketika PKP ini panda itu tidak melakukan sebarang performance ataupun dipaparkan kepada masyarakat. Dan juga saya terbaca di dalam sosial media dan juga laporan akhbar beberapa hari yang lepas, kerajaan perlu menampung bil elektrik 10 ke 20 ribu untuk menampung keperluan panda ini. Dan juga adakah kerajaan mempunyai satu tempoh masa untuk mengembalikan panda-panda ini, ataupun adakah kita akan terus menjadi penjaga panda-panda ini, dan juga apakah kelebihan untuk kita menyimpan panda ini, terutama sekali sekiranya panda ini melahirkan lagi anak-anak panda, adakah kerajaan akan boleh mempunyai hak menamakan panda-panda ini mengikut nama-nama tempatan? Kalau kita tengok perbandingan ya dalam butiran 050000, kalau kita tengok program konservasi antara bangsa Giant Panda adalah 4.5 juta. Tetapi apa yang kita tengok untuk tiger conservation, konservasi harimau adalah 1.7 juta. Saya berharap bahawa Menteri boleh cari jalan supaya macam mana kita boleh untuk tahun depan ataupun tahun seterusnya kita boleh menurunkan peruntukan yang diperlukan untuk panda dan menggunakan peruntukan tersebut untuk pemeliharaan harimau. Yang kedua yang saya nak sebut di sini, tadi ramai orang cakap tentang panda. Panda ni disimpan di zoo negara. Baru-baru ni timbul isu zoo negara tak cukup duit. Saya minta kalau boleh kementerian wujudkan satu audit bebas untuk memastikan akaun diuruskan dengan. Saya tahu kita kena bayar cukai untuk adakan 2 ekor panda di dalam negara kita, dan Malaysia lah satu-satu negara ini di mana kita telah dapat dari 2, kita dapat 2 lagi. Dan bila ada anak panda dilahir, kita kena bayar juga. Kita kena bayar. Dan sekarang bayaran dia memang tinggi dah. Bila saya telah lawat negeri China, saya telah bincang dengan mereka dan mereka setuju di dalam bayaran itu, separuh bayaran itu mereka boleh hantar balik kepada Malaysia untuk digunakan di dalam pembangunan hutan, ataupun di mana kita ada program untuk tanam 100 juta pokok hutan di dalam negara kita, dana itu boleh digunakan. Saya minta adakah kita akan teruskan dengan program ini? Banyak perkara dibangkitkan berkaitan dengan panda dan juga zoo negara ini daripada Yang Amat Kolangat dan juga daripada rakan-rakan yang lain. Sukacita saya ingin sebut bahawa melalui perjanjian yang ditandatangani di antara Jabatan Penelitian dan Malaysia Zoological Society pada 22 Jun 2013, kerajaan dah bertanggungjawab untuk membangunkan pusat konservasi Giant Panda dan membiayai iuran konservasi tahunan Giant Panda ini. Ini termaktub dalam perjanjian telah pun ditandatangani pada 2013. Malaysia Zoo, iaitu zoo negara pula, bertanggungjawab membiayai perlindungan insurans, iuran anak panda, kos-kos penghantaran pulang anak panda serta kos operasi pengurusan Giant Panda. Walau bagaimanapun, sebagai tanda prihatin kerajaan telah membiayai iuran panda dan kos penghantaran pulang anak panda yang pertama pada 2017 serta bayaran pakar Giant Panda daripada Republik Rakyat China yang ditempatkan di PKGP. Maknanya apa juga keputusan yang kita lakukan, ia tertakluk kepada perjanjian yang telah kita tandangi. Tapi melihat kepada keprihatinan kerajaan, kita juga mengubah suai bagi membolehkan hubungan baik antara kerajaan Malaysia dan negeri China dapat kita pelihara. Dan berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh kerajaan Malaysia dan Republik Rakyat China, pasangan Giant Panda dipinjamkan kepada Malaysia selama tempoh 10 tahun. Kelebihan Malaysia terlibat dalam program konservasi Giant Panda adalah untuk buktikan hubungan istimewa yang terjalin antara kedua-dua negara sejak hubungan diplomatik diwujudkan pada tahun 1974. Tentang hak penamaan Giant Panda, kerajaan perlu mendapat persetujuan bersama dengan kerajaan negeri China. Apa juga perkara yang telah kita putuskan.
isu pemulangan Giant Panda kepada kerajaan negeri China ini, untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, anak Giant Panda iaitu Yi berusia 2 tahun pada 4 Januari 2020 dan sepatutnya dihantar balik ke China pada April 2020. Tetapi terpaksa ditangguhkan sehingga kini kerana pusat konservasi di negeri China masih ditutup berikutan pandemik COVID-19. Kementerian akan melaksanakan proses penghantaran pulang secepat mungkin sebagaimana perjanjian yang telah pun ditandatangani. Maknanya proses penghantaran pulang akan dilakukan tetapi tertangguh akibat pandemik COVID-19.